muqaddam sekali. Dia adalah di antara ilmu yang diambil daripada Al-Quran, maka kena muliakan. Yang terlebih baiknya setiap kali nak memegang kitab berwudu. Berwudu itu yang terlebih baik. Kemudian kita jangan letak sama parah dengan kaki kita. Sebab tu kalau ada rehal terbaik. Kalau ada rehal terbaik. Kalau ada rehal tinggi ataupun letak atas pangku kita. Jangan letak atas kaki, ujung ibu jari kaki. Banyak orang kita tengok kat masjid, kat surau, kita letak, na'udzubillah, tidak beradab. Kemudian apa lagi adab kita dengan kitab? Jangan conteng. Selain daripada dhabit ilmu, jangan lukis gambar Atromen. Jangan lukis gambar Atromen, orang lidi, budak-budak tak apalah. Kita jangan. Jangan letak benda-benda yang tak ada kait mengait dalam kitab. Gambar-gambar orang, gambar kita, duit. Jangan mendhabit dengan dakwat warna merah. Guna selain warna merah. Banyak lagi dah. Ada ngaji kitab pelita penuntut tak sini? Tak ada. Minta lah untuk guru baca. Supaya kita menjadi penuntut ilmu yang beradab dengan ilmu, dengan kitab, supaya kita diberi berkah oleh Allah. Jangan bersembang. Sama ada duduk dalam ruangan masjid ataupun duduk luar masjid, jangan bersembang. Walaupun tok guru tak nampak kita duduk balik dinding bersembang, sesungguhnya Allah memerhatikan keadaan dan kelakuan kita dengan ilmu. Ada orang dia suka duduk tempat tersebut supaya dia boleh berborak. Ini tak ada adab, tak ada biadab, tidak ada adab tu. Okey lagi biadab. Jadi elakkan. Kita, kenapa kita ngaji? Apa yang kita nak? Berkah. Jadi nak dapat berkah ada cara. Bukan sekadar datang duduk dalam majlis ilmu. Ada adab untuk mendapat berkah. Jadi kita belajar cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun kena buat. Cara menuntut ilmu pun kita kena tahu. Kalau tidak, nanti kita menjadi seorang penuntut ilmu, sepanjang perbuatan kita menuntut ilmu itu menjadi penuntut ilmu yang tidak beradab. Na'udzubillah. Jangan bersembang. Ada yang duduk balik dinding, duduk balik tiang. Ada yang lunjuk kaki, ulur tapak kaki dia atas muka tu, selamba. Tak ada rasa segan silu, tak ada rasa bersalah. Lunjuk tapak kaki. Kok cantik pula tu tapak kaki tu. Berkeladak tak lagi. Jadi saya bagi tahu ni supaya kita perbaiki. Bukan nak suruh beradab dengan saya, tuan-tuan. Beradab dengan tutup guru kita yang lain. Takut nanti bila ada tutup guru yang besar-besar datang ke sini, ke mana-mana lah tempat kita pergi, kita buat benda je tu. Jangan. Jadi kita nak kena belajar benda-benda ni. Perbaiki maksudnya. Kan belajar untuk baiki.
Kita nak jadi orang belajar agama ni supaya berubah akhlak kita yang tidak baik kepada yang lebih baik. Betul? Jadi semua nak kena belajar. Semua nak kena baiki. Apa lagi? Banyak lagi, akan teringat kita beritahu. Jangan meletakkan sesuatu benda yang tak patut atas kita. Sama ada dalam majlis ataupun di rumah. Kita letak surat khabar, kita letak kunci kita, kita letak handphone. Jangan. Kecuali sangat berhajat. Ada hajat, takut kitab kita melayang, boleh letak. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Boleh letak, tapi tak beradab. Wallahu a'lam. Banyak lagi ya? InsyaAllah. Muka surat apa? 48. Yang marah tuan-tuan ni? Marah kan? Sentak jangan ngaji. Hati cepat koyak jangan ngaji tuan-tuan. Biasalah tu, sayang tu nasihat tuan-tuan. Kalau tak sayang biarkan. Apa tanda kita sayang? Kalau kita sayang anak kita, kita nasihat tak? Nasihat, jangan sayang. Jadi guru dengan murid pun ada kasih sayang. Sebab ilmu ni dia nak berkat dia macam mana? Disampaikan dengan penuh kasih sayang, diterima dengan penuh kasih sayang, baru ada berkah. Ada berkah. 48. Yang ke-3. Baik, kita sedang membicarakan tentang sifat yang mustahil bagi zat Allah. Kitab Risalah Tauhid 48. Risalah Tauhid 48. Malam tadi kita ni baru buka dekat Solok Duku. Baru buka buku surat pertama. Baru buka awal. Baru mula malam tadi. Sebab tu kita kata ikut kelas, join kelas, DM kita, duduk dalam grup, boleh maklum kitab apa nak baca, dekat mana, waktu, bila. Yang nak mengaji lah, fardu ain nak ngaji sungguh-sungguh, yang dah alim tak apa. Kita nak ajak kawan-kawan kita yang tak mengaji lagi, mari mengaji. Siapa nak ikut kelas boleh DM kita, masuk dalam grup. Jadi senang nak mengaji. Jadi sekarang ni kita sedang membicarakan sifat yang mustahil bagi zat Allah. Apa maksud sifat yang mustahil? Sifat yang akal kita tidak boleh terima sekali-kali ada pada Allah. Sifat mustahil ni bukan sifat Allah, bukan sifat Allah. Tapi kita kena tahu, meskipun dia bukan sifat Allah, kita mesti tahu. Kenapa kita mesti tahu? Padahal itu bukan sifat Allah, supaya kita boleh menolaknya. Benda kotor kita kena tahu dah. Najis, kita kena kenal tak najis? Kena kenal tak? Sebab apa? Nak makan, nak buang, nak bersihkan, betul? Tapi kalau kita tak kenal najis, macam mana kita nak buat? Kat baju kita ada najis, tapi kita tak tahu tu najis, macam mana kita nak bersihkan? Lalu kita biarkan, bawa dalam semayang. Jadi mengetahui benda yang kotor tu bukan tujuan nak suruh ambil, bukan tujuan nak suruh pakai, bukan tujuan nak suruh makan. Nak tahu benda kotor, nak buang. Nak tahu sifat mustahil bagi Allah bukan untuk diiktikadkan pada Allah, bukan. Supaya kita menafikan, menolak, jangan disifatkan Allah dengan sifat tersebut. Contohnya ni, yang ke berapa tadi? 3. Turubul adam. Bahasa Arabnya, Melayunya,
kedatangan Adam. Kedatangan Adam yang dinamakan fana. Adam tu makna tiada. Adam makna tiada, binasa, hilang, lenyap. Binasa, hilang, lenyap, tiada, musnah. Jadi sifat musnah, sifat hilang, sifat binasa, fana, hilang, binasa, maka itu bukan sifat Allah. Allah Tuhan tidak akan bertemu dengan binasa selama-lamanya. Zat Allah bukan suatu jenis zat yang akan berjumpa dengan tiada, yang akan berhubung dengan tiada. Itu bukan zat Allah. Adapun kita makhluk, kita alam ini, masjid ini akan bertemu dengan kebinasaan, akan bertemu dengan Adam, akan bertemu dengan mati, akan bertemu dengan musnah. Itu sifat kita makhluk ataupun alam. Akan bertemu, boleh berjumpa dengan tiada. Itu sifat kita. Adapun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah, begitulah juga segala sifat-sifat kamalat Allah tidak akan bertemu dengan kebinasaan selama-lamanya. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Lemah je. Malu dengan orang pergi konsert ke stadium Bukit Jalil, tuan. Dia tengoklah konsert. Ya tu. Kain pun takkan nak tengok. Takkan nak tengok. Iklan dia. Betul suci murni betul. Takkan tak terlintas gambar-gambar tu. Jujur lah ada. Ada tapi kita tak tengok. Dia terlintas bukan dengan niat. Bukan kita cakish. Ramai tuan. Bersorak, semangat, meraihkan benda maksiat dengan semangat. Kita duduk di dalam tempat yang mulia, masjid, majlis ilmu, patut lebih bersemangat lebih daripada itu lagi. Malu dengan orang yang pergi, apa nama konsep baru ni apa nama baru ni, gold play. Ambil kurang macam itulah bunyinya. Semangat tuan. Ini kita duduk majlis ilmu, ceramah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tengok unsur. Hello. Nak runtuh stadium, semangat. Nak bagi tahu apa tu? Muliakan. Jangan kita berasa malang duduk dalam majlis ilmu, berasa macam duduk tempat yang paling malang dalam dunia. Tuan-tuan tahu tak? Sekarang ni tuan-tuan ni sedang dikerumuni oleh para malaikat. Para malaikat mendoakan, seronok dengan tuan-tuan. Jadi kita kena semangat. Persoalan tadi boleh. Semangat jangan lemah-lemah tuan-tuan. Kita duduk tempat mulia, Allah sedang bagi benda mulia kat kita. Kita kena rasa bertuah, kena rasa mujur, rasa semangat. Jangan berasa malang bila Allah pilih kita buat ibadat. Bukan sombong dah, seronok. Ya Allah, malam tadi kau dah matikan aku, lepas tu kau bangkitkan aku balik pagi ni.
Lepas tu banyak yang bangun tapi tak solat, banyak yang bangun tapi sekarang tak duduk dalam majlis ilmu. Tiba-tiba kita Allah pilih, boleh bangun, boleh solat, boleh ke masjid, duduk lagi dalam majlis ilmu. Nampak tak Allah memberi kemuliaan? Jadi rasa seronok, ya Allah, alhamdulillah. Besok pilih lagi ya Allah, lusa pilih lagi ya Allah, nanti maghrib pilih lagi ya Allah. Jangan rasa ya malang inilah, jangan. Kena rasa seronok, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi fana ni, binasa bukan sifat Allah. Binasa bukan sifat Allah. Jadi jangan sekali-kali disifatkan Allah itu dengan nak kata Allah tu akan hilang, Allah tu boleh hilang, Allah boleh mati, Allah boleh binasa. Tidak, mustahil. Sifat adam, sifat bertemu, berjumpa, bertembung dengan tiada, itu bukan sifat Allah. Allah tidak bertemu dengan tiada. Allah tidak bertemu dengan binasa. Itu Tuhan. Itu Tuhan, itu sifat Tuhan yang kita hamba mesti kena tahu. Kita kena kenal Allah itu tidak bertemu dengan binasa selama-lamanya. Baik, itu sifat mustahil. Turul adam, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedatangan adam yang dinamakan fana, iaitu ada kesudahan bagi wujudnya Tuhan. Tuhan tak ada kesudahan. Akal tidak boleh menerima sekali-kali ada kesudahan pada Tuhan. Kalau ada kesudahan boleh binasa, dia bukan Tuhan. Boleh faham ini benda yang kita belajar ni nak bawa dalam kubur, tuan-tuan. Ni yang kita sedang ngaji ni, ini di antara bekal-bekal nak bawa dalam liang lahat besok. Jadi mengajilah. Kerana di antara soalan yang kita akan ditanya nanti, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bukan mudah nak jawab Allahu Rabbi. Orang yang boleh jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan. Apa maksud kenal Tuhan? Mengetahui apa sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi dia. Itu maksud mengenal Tuhan. Bukan sekadar tahu namanya Allah, dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan. Ingat baik-baik, maksud mengenal Allah, kata ulama kalam, ulama usuluddin, ulama akidah, mengenal Allah bermaksud kita mengetahui, memahami apakah sifat-sifat yang wajib ada pada Allah, apakah sifat yang mustahil bagi Allah, dan apa sifat yang harus bagi Allah dengan dalil-dalil ataupun bukti-buktinya. Itu maksud mengenal Tuhan. Yang keempat, mumathalatuhu lil hawadith. Ini juga sifat yang mustahil bagi Allah. Jangan disifatkan Allah dengan sifat ini. Barang siapa yang meletakkan sifat ini pada Allah, barang siapa yang akalnya boleh menerima seandainya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ini, mumathalatuhu lil hawadith, ataupun dalam erti Melayunya bersamaan, serupa, seperti, semisal, secontoh, sebanding dengan segala yang baharu, maka jadi kafirlah dia. Jadi kafirlah dia. Mana-mana hamba yang akalnya boleh menerima seandainya Tuhan itu menyamai dengan segala sesuatu yang baharu, maka kafirlah dia.
rosaklah akidahnya, murtadlah dia, terbatallah iman dan Islamnya, terbatallah kalimah syahadah dia, murtad, terhapuslah segala pahala amal ibadahnya. Wal'iyadha billah min dzalik. Bersamaan dengan segala yang baharu. Apa erti baharu? Allah bersalahan dengan mana? Tidak serupa. Tuhan kita yang bernama Allah tu, Tuhan kita yang bernama Ar-Rahman tu, yang bernama Ar-Rahim tu, sifat dia tidak serupa dengan segala yang baharu. Apa baharu? Apa arti baru? Malu dengan konsep tuan. Artis tu, halo, 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 semangat jawab. Bukan tak nak jawab, Ustaz, tak tahu, kau tak ingat. Betul lah sebut tulis. Baharu apa maksud baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Tulis barulah ingat kamu. Ni kita ngaji bukan main-main, ngaji bersungguh ni. Baik, jadi sesuatu yang ada permulaan itu namanya baharu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala yang baharu. Zat Allah tidak serupa dengan segala zat yang baharu. Apa maksud zat? Diri sesuatu, diri Allah itulah. Diri Tuhan tu, diri Allah tu tak serupa dengan diri makhluk. Ni diri makhluk, ni tubuh makhluk, bangunan ni, diri masjid ni, diri meja ni, diri kitab ni, diri baju ni, diri kain ni. Dia diri itu namanya zat. Namanya apa? Minggu akan datang tanya tak dapat jawab, siap. Zat maknanya diri. Jadi diri Allah tu tak serupa dengan diri-diri yang lain. Contohnya, diri kita ni ada bahan-bahan kejadiannya. Betul tak? Darahnya lah, dagingnya lah, kulitnya lah, tulangnya lah. Kemudian darah tu sendiri pun ada bahannya. Tulang tu sendiri ada bahannya. Ada bahan-bahan yang Allah ciptakan jadi tulang. Ada bahan-bahan yang Allah ciptakan jadi daging. Ada bahan-bahan yang Allah ciptakan jadi darah. Betul ke tidak? Jadi itu rupa bentuk keadaan kelakuan diri kita makhluk. Yang dipanggil kam muttasil, barang-barang bahan-bahan yang bercantum bergabung menjadi satu. Maka zat Allah bukan demikian. Zat Allah tidak demikian. Allah bukan terjadi dari bahan-bahan. Zat Allah bukan terdiri dari bahan-bahan. Jadi jangan kita fikir pula dah Allah tu apakah agaknya unsur-unsur diri Tuhan tu, apalah unsurnya. Na'udzubillah. Allah tidak ada unsur seperti kita ni ada unsur cakap Arab, Melayunya bahan, unsur bahan. Allah bukan terjadi, zat Allah bukan daripada bahan-bahan yang tertentu, tidak. Maha suci zat Allah daripada bahan-bahan. Kena tahu, kena kenal zat Tuhan tu. Jadi zat Tuhan tu, sifat bagi zat Allah bukan daripada bahan-bahan. Tak ada bahan terjadi daripada bahan begini dan begitu, tidak, mustahil.
Itu maksud baharu. Jadi Allah Ta'ala tak serupa dengan benda baharu. Seperti contoh, seperti ia Allah tu jirim. Allah tu jirim. Diri Allah, zat Allah jirim. Mustahil. Apa maksud jirim? Nampak tak? Bila kita ngaji tauhid ni, dia tak sama macam ngaji fiqh. Dia banyak istilah, perkataan-perkataan yang kita nak kena fahamkan. Tadi sebut baharu, sebut adam. Jadi kalau kita tak fahamkan betul-betul perkataan-perkataan tadi itu, payahlah kita nak mengaji. Sebab benda tu akan selalu diulang-ulang dalam ilmu tauhid ni. Sebab tu saya pesan daripada awal, siapa ngaji tauhid, tolong ambil dan fahamkan istilah-istilah tu. Jangan biarkan dia lalu dengar macam tu dia tanpa kita faham. Mengajilah nanti sampai bila-bila tauhid takkan dia faham kalau macam tu cara kita mengaji. Fahamkan betul-betul Adam, apa mana Adam tadi? Maksudnya lah kena ada sikap nak ambil tahu, nak fahamkan. Tanya kawan-kawan kita, tadi dalam kelas tadi ustaz ada sebut Adam, apa benda? Saya tak sempat tadi. Makna ada usaha nak tahu. Jangan biar macam tu. Bersungguh ngaji tuan-tuan, walaupun bukan duduk kat pondok, walaupun bukan duduk madrasah, sungguh-sungguh mengaji. Allah redha kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Kerana orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah akan tunjukkan jalan-jalan selamat untuk diri dia. Allah akan tolong, Allah akan bantu dia. Sebab tu kena bersungguh. Di antara tanda orang bersungguh, dia nak ambil tahu, dia nak ambil faham. Dia bersungguh usaha nak faham. Kerana kalau kita tidak memahami, payah kita nak baiki amalan kita. Boleh tak kita nak faham, nak baiki solat kita tanpa kita faham hukum hakam tentang solat? Boleh tak nak baiki solat? Kita tak faham tentang solat, macam mana nak baiki? Tu yang kita ni disuruh belajar ilmu tentang solat supaya kita faham. Bila faham baru boleh baiki. Kalau kita tak faham, nak baiki macam mana? Orang kata jangan menyamai, jangan mengiringi takbiratul ihram imam. Kita tak tahu, tak faham takbiratul ihram tu apa kejadahannya, kita tak tahu. Bertukar dengan takbir raya. Orang kata takbiratul ihram, kita faham takbir raya ataupun takbir intiqalat, macam mana nak baiki sembahyang kita? Sebab tu kefahaman tu penting diusahakan. Memang yang memberi faham itu bukan guru, yang memberi faham bukan usaha, yang memberi faham tu Allah. Tapi kesungguhan kita tu nakkan faham tu, itu di antara punca kita payah nak faham ngaji tauhid. Sebab bila dengar istilah tu, kita biarkan dia berlalu macam tu. Jangan. Bersungguh tuan-tuan. Saya bukan marah, nasihat. Bila tuan-tuan faham, nanti dia jadi seronok mengaji. Di antara bosan mengaji tauhid sebab tak faham. Betul ke tidak? Datang tak faham. Setan kata, apa bedah kau ni? Apa bedah kau ni buang masa duduk dalam majlis ilmu tapi kau pening tak faham? Baik kau tak payah datang. Kita pun kata, ya tak, ya juga. Baik lepak makan dicerai.
daripada duduk tak faham. Itu yang lesap tu tuan. Lesap. Mula-mula baca kitab 50 orang, 100 orang, sampai muka surat 48 tinggal 3 suku je. Makin susut, pergi tak kembali. Raibal guyub. Itu di antara penyebabnya. Dia jadi bosan sebab tak faham. Jadi dia stres lah. Orang mengaji seronok, dia ngaji stres sebab tak faham lah tadi. Sebab tu syaitan dia akan psycho kita tuan-tuan. Dia akan psycho ni tuan-tuan ni, dia akan psycho. Mengaji ilmu tauhid ni lah paling dibenci oleh syaitan. Sebab tu dugaan ngaji tauhid tak sama dengan dugaan ngaji tafsir, tak sama dengan dugaan ngaji hadis. Ini paling dibenci. Ilmu yang terpaling dibenci oleh syaitan, oleh iblis. Menyesatkan anak Adam supaya anak Adam jadi syirik dengan Allah, jadi kafir dengan Allah, jadi kufur dengan Allah. Sebab tu dia benci kita ni. Kita ni nak belajar, nak jaga akidah, jangan syirik. Makna bertentangan dengan keinginan dan kemahuan syaitan dan nafsu tadi. Nafsu syaitan ni dia bukan sekadar mengajak kita buat dosa, buat maksiat. Bukan itu target dia. Target dia nak mensyirikkan kita supaya kita ni nanti ada peluang untuk kekal dalam neraka bersama-sama syaitan dan iblis. Jangan kita ingat syaitan tu dia hanya nak mengajak kita buat dosa maksiat saja tuan-tuan. Bukan itu matlamat mereka. Matlamat mereka nak merosakkan akidah kita. Apabila rosak akidah jadi kafir. Bila kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau sekadar buat dosa, minum arak, berjudi, berzina, dedah aurat, dosa-dosa ni akan diampunkan oleh Allah. Dan Allah dah janji Allah takkan mengampunkan dosa syirik kepada Allah. Sebab tu target dia bukan sekadar ajak kita buat dosa besar. Target dia supaya kita jatuh syirik. Ilmu yang tuan-tuan sedang belajar ni, ilmu untuk menjaga diri dari syirik. Sebab tu dia punya dugaan dia lain macam. Kena ingat. Dugaan ngaji tauhid ni lain macam. Dia punya berat dia bukan main berat lagi. Ilmu yang terpaling mulia, bayangkan tak? Nak bandingkan dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, apa lagi? Ini yang terpaling nombor 1. Ilmu nombor 1. Jadi ngaji betul-betul. Tak peduli usia, tak jadi urusan kita, bukan urusan usia. Jadi seperti jirim ni bermaksud sesuatu yang ada bahan-bahan. Dulu kita dah ngaji dah tuan-tuan, jangan lupa jirim ni maksud sesuatu yang Allah ciptakan daripada bahan-bahan. Ada bahan-bahan. Itu jirim. Masjid ni jirim. Kita ni jirim. Jirim ni makna sesuatu yang Allah ciptakan daripada bahan-bahan, unsur. Macam air ada unsur dia, betul? Air ada unsur dia, ada bahan dia. Udara ada unsur dia. Kayu ada unsurnya, besi ada unsurnya, tanah ada unsurnya, kertas ada unsurnya, kain ada unsurnya. Itu nama jirim. Apa namanya? Jirim. Jirim, betul dah. Roti canai jirim. Nasi kabu jirim.
Nasi apa lagi? Nasi dagang, jirim. Mana? Kau nak makan ingat, oh ni jirim. Aku makan ni makan jirim. Jirim wati canai 3 jirim. Kita pelik pula order ni. Roti canai 3 jirim. Kan ke roti canai itu berjirim. Dah orang ngaji tauhid sedang berlatih nak mengingatkan. Ingat apa-apa sahaja yang terjadi daripada bahan-bahan namanya jirim. Adakah Allah jirim? Bukan. Kalau Allah tu jirim, serupalah dengan makhluk. Faham tak? Alhamdulillah. Bijak-bijak semua ni. Baik. Bila sebut jirim, ingat kelakuan jirim. Sifat jirim pun kita kena kenal. Bukan Allah je kita kena kenal, yang makhluknya pun kena kenal, baru boleh bezakan. Apa sifat jirim? Bila sebut jirim, dia mesti baharu. Dia mesti baru. Tak ada jirim yang qadim. Bila sebut jirim, mesti baharu, mesti ada permulaan. Bila sebut jirim, mesti berasal dari tiada. Bila sebut jirim, mesti ia diciptakan. Bila sebut jirim, dia boleh berubah-ubah keadaan dan kelakuan dia. Bila sebut jirim, dia dia tidak boleh sunyi daripada bergerak ataupun diam. Itu jirim. Kalau tak bergerak, diam. Kalau tak diam, bergerak. Kalau tak jaga, tidur. Kalau tak jaga, jirim. Kau tanya kenapa tidur? Jirim Ustaz. Tak, ya juga jirim. Apa lagi jirim? Kelakuan jirim bertempat. Bila sebut jirim, mesti ada tempat dia. Sama ada tempat dia tu kita maklum ataupun tempat dia kita tak maklum. Mesti bila sebut jirim, mesti bertempat. Sama ada tempatnya kita tahu ataupun tempatnya kita tidak tahu. Yang pasti bila sebut jirim, mesti Allah jirim ke tidak? Maka Allah ada kena-mengena tidak dengan tempat? Jadi sekali tanya, Allah ada kena-mengena dengan tempat ke tidak? Atas? Bawah? Kiri? Kanan? Depan? Belakang? Dalam? Luar? Jauh? Dekat? Dah yang percaya Tuhan duduk atas langit, kenapa? Jawab. Yang tak percaya Tuhan duduk atas langit, kenapa? Atas langit tu tempat ke tidak? Atas tu pihak ke tidak? Dah kenapa Tuhan kata Tuhan duduk atas? Berapa ramai ni orang-orang kita ni duk kata Tuhan duduk atas langit. Bukan saya yang cakap, Ustaz. Dah Ustaz yang mengajar tafsir tu kata macam tu. Saya dah pesan jangan ngaji tafsir dengan Ustaz Wahabi. Tuan-tuan tak nak dengar. Degil. Nak juga. Alah Ustaz, kita ambil yang baik-baik je lah. Yang tak baik jangan ambil. Kenal ke yang baik dengan tak baik? Orang yang boleh pilih-pilih yang betul yang salah ni bila dia dah ada ilmu, baru dia boleh pilih ini fahaman betul, ini fahaman salah. Kita sifat 20 pun tak habis ngaji lagi. Sifat yang wajib bagi Allah pun tak faham lagi, yang mustahil bagi Allah tak faham lagi. Macam mana kita nak membezakan? Degil. Pergi senyap-senyap.
bukan marah ni, nasihat je. Sebab tak nak orang-orang yang kita sayang rosak. Faham ke tidak? Jadi jangan banyak soal. Bila tu guru kita kata jangan, jangan. Ustaz kenapa tak boleh pergi Ustaz? Tak ada salah pun. Kita budak-budak lagi. Dalam ilmu ni kita budak-budak lagi. Ibaratnya macam bapa dengan anak. Anak nak main ular. Anaconda, anaconda, kobra. Bapak kata jangan, bahaya. Kenapa tak boleh Pak? Bahaya tang mana? Banyak pula soal dia. Kalau ceritakan taknya kau faham. Dengar je lah cakap bapak tu. Bapak kata jangan banyak soal. Ni ada jenis anak murid yang banyak soal ni. Ustaz kenapa tak boleh pergi Ustaz? Nak terangkan kenapa tak boleh pergi tu, kau ngaji ni sampai habis dulu, nanti kau akan dapat jawapan ni. Jirim apa jirim? Dah macam mana kita nak bagi alasan kenapa Tuhan tak bertempat? Jirim pun kita tak faham. Jaga saya tak redha orang ngaji tauhid dengan saya pergi tadah kitab dengan orang yang berpahaman macam tu. Saya tak redha. Saya tak bertanggungjawab seandainya amal ibadah kalian rosak, kalian jadi keliru, kalian jadi bengong, saya tak bertanggungjawab. Sebab ni cerita mengaji ibadat ni bukan cerita main-main. Kenapa kita tidak dibenarkan dalam Islam membuat benda syubhat? Kenapa? Syubhat kenapa disuruh jauhkan juga? Kerana akan menarik diri kita sedikit demi sedikit kepada perbuatan yang haram. Sebab itu dalam Islam melarang buat benda syubhat. Makan syubhat, cari rezeki yang syubhat. Sebab lama kelamaan akan tertarik kepada yang haram. Maka Islam mengingatkan terlebih awal, jangan, jauhkan syubhat agar kau tak jatuh dalam benda haram. Demikianlah perumpamaannya tuk-tuk guru kita ahli sunnah wal jamaah mengingatkan anak-anak muridnya, jangan sekali-kali mendekatkan diri dengan pahaman yang demikian. Kerana lama kelamaan boleh menarik kepada syirik kepada Allah. Faham ke tidak? Kita budak-budak, kita tak faham lagi. Kita budak-budak, kita tak nampak lagi syirik tang mana, rosak akidah tang mana. Kita tak faham lagi. Sebab tu di antara adab yang batin, adab batin menjadi murid, kita mesti yakin dengan bimbingan guru kita. Kita mesti yakin yang guru tu boleh menyelamatkan kita, bukan merasa lebih pandai daripada guru. Jangan. Itu nasihat. Kalau nak pakai, pakai. Walaupun guru kita lebih muda daripada kita, bila kita anggap dia guru kita, kita kena jaga adab zahir dan batin dengan dia. Di antara adab batin, kita wajib menyangka yang guru tu tadi benar dalam nak membimbing kita, benar dalam nak membimbing akidah kita, dan benar dalam nak membimbing hati kita. Sebab mengaji ni bukan benda suka-suka seronok-seronok, bukan. Batu banyak orang jadi bengong. Sebab tadi langgar. Tu guru kata jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Pergi juga sebab sedap. Sebab apa? Sebab apa? Bukan sebab betul. Sebab
sedap. Ini perangai kita. Sedap lah dia mengajar. Mengaji ni nak cari sedap ke nak cari betul? Betul kan balik niat kita? Kalau mengaji ni nak cari sedap, pergi konsert lah, lagi sedap daripada mengaji. Kita nak ilmu yang betul, bukan sedap. Sesedap apa pun, kalau boleh membawa kepada rosak akidah, wajib tinggalkan. Makanan haram sesedap apa pun mesti ditinggalkan. Faham ke tidak? Minum air jap masa macam panas pula tertiba. Kita tak nak tuan-tuan, nanti rosak, jadi rosak. Tuan-tuan dah elok mengaji fiqh Syafi'i. Daripada kecil kita ni dah dididik dengan fiqh Syafi'i. Amal ibadah tutup guru yang bermazhab Syafi'i, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Elok dah amalnya, cantik dah amalnya. Tak ada pening-pening dah, tak ada keliru-keliru dah. Malam Jumaat pakak-pakak ramai pergi masjid baca Yasin. Betul? Bukan mewajibkan baca Yasin malam Jumaat dah menjadi adat, dah menjadi kebiasaan daripada dulu. Membaca Yasin malam Jumaat dah jadi adat, bukan wajibkan. Kalau wajibkan baca Yasin itu salah. Tak pernah pun ada yang mewajibkan baca Yasin, betul? Tapi dah menjadi adat. Orang pun dah seronok, silap-silap surah Yasin pun tak pegang dah. Sebab apa? Dah terbiasa. Sambil-sambil baca tu, kawan-kawan kita baca surah, kita tak pegang dah, boleh ikut dengan mulut je. Elok je selesa. Lepas tu sekarang lepas Yasin ada tahlil pula, kita pun seronok dengan tahlil. Tak ada gangguan pemikiran kita. Dalam solat subuh baca kunut, lepas solat pakak-pakak baca wirid ramai-ramai. Kemudian tu imam doa, yang lain tolong mengaminkan. Kemudian bila ada di kalangan murid-murid yang degil-degil kerah kepala tadi tu, nak pergi juga, nak rapatkan diri juga, konon-kononnya orang tu hebat, ngajinya jauh, ilmunya diiktiraf. Aku jadi pening lah Dia kata tak boleh tahlil. Lepas tu baca Yasin pun tu, sebablah dah 2-3 minggu aku tak datang, sebab aku confused hari. Kan dah jadi gila tu. Faham tidak ni? Kan dah jadi gila tu, nampak tak ada? Itu akibat dia. Itu akibat dia. Dah jadi pening. Tu dia mengaji luar, dia ada PhD dia. Mengaji luar negara tu, dia kata Yasin ni tak boleh lah. Maknanya kita buat selama ni salah. Maknanya kita buat selama ni salah. Maknanya kita buat selama ni salah. Jangan monyet degil. Yang mudaratnya kita, yang jadi kelirunya kita. Sebab tu Tok Guru kata jangan-jangan kita tak faham apa mudarat. Kita tak faham apa mudarat dalam ibadat ni, apa mudarat kita tak faham. Kita baru nak mengaji, 10 tahun pun baru lagi tuan-tuan. Jangan kita berasa bila kita dah duduk dalam majlis ilmu 7-8 tahun, dah berulang masjid surah dah lama. Dah baru lagi. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Nak bandingkan dengan Tok Guru tu,
ngaji 30 tahun, pengalaman dia macam mana? Banyak dia dah jumpa masalah dalam ibadah. Sebab tu dia nasihat jangan, sebab dia nampak benda bahaya dalam tu. Kita tak faham, kita tak percaya guru kita. Tu sekadar nasihat je tuan-tuan ni. Tapi kalau tuan-tuan nak ni, terpulanglah. Orang, kalau saya orang jenis degil-degil ni, saya kata lakum dinukum waliyadin. Kau dengan pahaman kau lah, ikut kau lah. Sebab azab kubur kau aku punya, kau punya. Kau tak nak dengar, sudah. Besok jangan salahkan tubuh kita. Kenapa tak cakap? Kenapa tak pesan? Kenapa tak ingatkan? Dah terlambat. Ni kita tak tahu. Imam Ghazali kata dalam ibadat ni ada tipu daya yang halus, yang tersembunyi. Kita orang baru-baru ni, kita orang awam ni tak nampak tuan-tuan. Sebab tu kita kena percaya orang yang cerdik, yang tajam mata hati dia, yang boleh nampak sekecil-kecil apa pun benda yang bahaya dalam ibadat tadi. Yang mana kalau kita ni memang takkan jumpa. Takkan jumpa. Takkan jumpa. Melainkan tutup guru kita tu, dia nampak sehalus-halus tipu daya dalam ibadat ni. Dia nampak, sebab tu dia pesan jangan bahaya, jangan bahaya. Alah, tak ada apa pun, okey je. Habislah. Sebab tu adab tadi jaga. Bila kita yakin orang tu guru kita, kena dengar cakap dia. Habis. Kemudian kata Mustanih ni jirim ni. Nampak? Bila sebut jirim ni makhluk. Bila sebut makhluk, dia mesti ada kena mengena dengan tempat, dia kena mengena dengan waktu. Bila sebut jirim, dia mesti duduk di dalam sesuatu ruang. Dia mesti berpihak. Kalau tak atas, bawah, kiri atau kanan, depan, belakang, dekat, jauh, itu jirim. Jadi kalau Allah dikatakan bertempat, Allah bertempat di mana-mana. Allah bertempat di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di dalam, di luar. Maknanya Allah itu berkelakuan seperti jirim. Faham tidak? Jadi jangan beriktikad Allah itu bertempat, sebab Allah bukan jirim. Orang yang beriktikad Allah itu bertempat adalah orang yang menyamakan Allah dengan jirim. Rosak tak akidah? Atau arad. Arad apa? Arad pun tak kenal, nak pergi tadah. Geram pula lah tuan-tuan. Tadah je lah telinga tuan-tuan. Mentara ada, esok dah mati dah tak dengar dah. Mentara ada ni, dengar lah. Buat pesan dengan kawan-kawan, pesan dengan cucu-cucu, anak-anak, jangan tu. Panjang-panjang. Sebab bahaya. Ini bahaya bukan di sini tuan-tuan. Bahaya selepas mati besok. Bahaya dia lepas mati besok. Sekarang tak bahaya lagi. Lepas mati besok baru tahu jawapan bahaya tu macam mana. Nampak tak tu? Benda-benda macam ni pun kita tak faham. Macam mana kita nak membezakan yang orang tu sampaikan benda tu salah? Lepas tu ingat, nak ngaji tafsir hadis ni, pastikan yang mengajar tafsir hadis, tok guru, ustaz, ustazah yang nak bacakan tafsir Quran, tafsir hadis dengan kita, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Akidah dia sifat 20. Baru boleh ngaji tafsir dengan hadis dengan dia. Sebab orang yang bukan akidah ahli sunnah, bukan akidahnya sifat 20, dia akan mentafsirkan, menghuraikan hadis dan Quran mengikut akidah dia. Faham ke tidak? Faham ke tidak ni? Kalau saya orang Wahabi, saya akan tafsirkan Quran dan hadis, ikut Wahabi,
rosak kita nanti. Kita yang rosak. Dia dah tentu rosak. Kita pun nanti akan jadi rosak. Ikut kawan, ikut orang yang dah alim ilmu tauhid, orang yang dah faham. Tak apalah, dia dah boleh bawa diri. Kita tak boleh bawa diri lagi, tak cukup lagi alat, tak cukup lagi perkakas. Maknanya bahaya nak mengaji tafsir hadis dalam keadaan tak cukup perkakas ni, bahaya. Cukup perkakas ni bahaya, sebab fahaman-fahaman tu Wahabi ni dia banyak menyerapkan jarum dia dalam pengajian tafsir hadis dan Quran. Jaga baik-baik. Dia akan masukkan dia punya fahaman ni, jarum-jarum dia ni, waktu dia mengajar tafsir dan hadis. Jaga. Situlah peluang dia nak masukkan sikit-sikit. Tapi kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak bezakan? Dia baca Quran, dia baca hadis. Bukan saya kata salah, dengar baik-baik. Bukan saya kata salah mengaji Quran, tafsir dan hadis ni. Hati-hati. Maksudnya, hati-hati. Ada kawan baru ni, dia kata, Ustaz, saya mengaji tafsir baru ni. Ustaz duduk syarahkan, dia kata Tuhan duduk atas langit. Dah, kau pergi mengaji, bawa. Aku dah pesan, jangan kau degil ke kepala. Tinggalkan. Sesedap apa pun diceramah, tinggalkan kalau pahaman ni begitu. Sayang Ustaz, dah lama dah ikut dia, sayang nak tinggal, kesian. Kain ni jirim, warna dia ni arad namanya. Arad, ingat arad ni sifat yang duduk di jirim. Kalau sifat yang duduk di zat Allah bukan arad. Jadi sifat-sifat Allah tu jangan dipanggil arad pula. Di sifat. Cuma nak membezakan di antara sifat yang ada pada Allah dan sifat yang ada pada makhluk. Sifat Allah dipanggil sifatullah. Sifat kita dipanggil arad. Jadi bila tuan-tuan dengar perkataan arad, faham dah tu sifat makhluk. Sifat makhluk. Bila sebut arad, sifat makhluk lah tu. Sifat makhluk lah tu, arad sifat makhluk. Jadi sifat Allah jangan dipanggil arad pula, kerana arad tu sifat yang duduk pada jirim. Makna bila sebut arad, dia mesti bertempat. Kerana apa? Kerana dia duduk pada jirim yang bertempat. Ni macam baju ni warna apa ni? Warna merah lah katakan. Jadi kain ni, jirim ni bertempat. Maka merah ni juga bertempat. Itu nama arad. Atau baginya pihak, nampak tak tu? Baginya Allah tu pihak. Kiri kanan depan belakang dalam luar atas bawah bertentangan. Mari kita menghadap Allah. Menghadap macam mana? Selalu sebut tu, mari kita menghadap Allah. Menghadap macam mana? Menghadap macam ni. Apa yang kita faham? Mari kita menghadap Allah. Apa yang kita faham menghadap Allah? Kalau yang kita faham menghadap dengan makna kita duduk di sini, Tuhan berada di pihak depan sana, kufur dah jawabnya. Berpihak bukan maksud berpihak makan ni, bukan bermaksud pihak bertempat. Sebab tu ada orang duduk keliling Kaabah tu sambil tawaf, sambil kata, apa Tuhan buat dalam Kaabah ni? La ilaha illallah. Apa Tuhan buat dalam Kaabah ni? Sebab diingat Tuhan duduk dalam Kaabah. Sebab tu semayang kena ngadap Kaabah. Nak pergi haji, tauhid tak nak ngaji, tu jadi dia. Nak buat ibadat, tauhid tak nak ambil tahu, itu makan dia. Sambil-sambil tahu labbaik Allahumma labbaik. Apa dah Tuhan buat dalam Kaabah ni? Innalillah.
Orang na'udzubillah, dekat tanah suci jadi kafir pula dah. Dah i'tikad Tuhan bertempat, dah i'tikad Tuhan duduk dalam Kaabah, tak kerosak akidah dah. Kita kata jangan main-main. Sempat lagi tuan-tuan belajar, belum terlambat lagi. Ngajilah betul-betul. Ngaji betul-betul. Jadi Allah tak ada kena-mengena dengan tempat. Kalau ada orang-orang ustaz, ustazah sehebat apa pun, sesedap apa pun ceramahnya, kalau kata Tuhan atas langit, Tuhan atas langit, Tuhan turun naik langit, Tuhan turun langit kedua, Tuhan turun naik pertama, jangan pakai dah dulu, tolak, tinggalkanlah. Jangan kata nak telan mati mak, nak ludah mati bapak, mati pun matilah bapak, tapi ludahkan saja. Bukan suruh ludah orang tu, lama pergi ludah pula ustaz tu, jangan. Tinggalkan maksudnya. Merosakkan kita buat apa? Atau bertempat, nampak tu? Bertempat. Kalau ada orang kata Allah tu ada di mana-mana tempat, Allah tu ada, jangan pakai lah tu. Jangan pakai. Allah ada di mana-mana. Banyak pula tempat Tuhan ni. Tu dalam kitab tasawuf tu, itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu kata kiasan. Faham tak? Itu kata kiasan. Bukan orang sufi, orang tasawuf ikut Tuhan tu ada di mana-mana, bukan. Sebab tu mengaji. Jangan beli kitab baca sendiri. Mengaji. Contoh bila kita mengaji ilmu tasawuf, bila jumpa ayat-ayat yang macam tu akan dihuraikan. Apa maksud Allah bertempat di mana-mana? Apa maksud itu? Di mana-mana ada tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, kewujudan Allah. Itu kita kata tengok. Sebab tu kitab ni haram. Sebab tu tasawuf ni macam air longkang. Kau tak faham. Bila kau tak faham, kau fitnah pula dah. Kau tak faham, kau tak mengaji tasawuf, oleh kerana kau tak faham, kau fitnah ilmu tu. Jadi mengaji, tuan-tuan. Mengajilah. Ngaji baik-baik. Atau bermasa. Masa waktu. Allah tak ada kena-mengena dengan masa. Allah tak ada sangkut paut dengan waktu. Atau kecil besar tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tanda tuan-tuan tu besar. Ada juga yang faham macam tu. Kenapa kita tak boleh tengok Allah? Sebab Allah tu terlalu besar. Allah tu terlalu besar tubuh dia. Sebab tu kita tak boleh tengok. Besar sangat. La ilaha illallah. Kufur, tuan-tuan. Besar pangkat, besar darjat, besar kemuliaan, bukan tubuhnya besar. Faham tak ni? Yang besar kecil ini makhluk bertubuh ni, halus tubuhnya, tu makhluk. Bukan Allah tu tak nampak sebab terlalu halus. Na'udzubillah. Macam-macam pahaman, tuan-tuan, macam-macam. Kalau tak mengaji, macam-macam yang dipahamnya Tuhan tu. Atau apa lagi, bersifat sebagaimana sifat-sifat yang baru. Sifat makhluk. Ni, saya ni makhluk. Sifat saya apa? Berbentuk, berwarna, berjirim, berlogam, keras, lembut, cecair, bergerak, diam. Itu sifat baru. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, kadang naik atas, kadang turun bawah. Itu kelakuan kita, benda baru. Maka Allah tak ada kena-mengena dengan itu semua. Atau mengambil
mengambil faedah pada perbuatannya dan hukumnya, atau Allah tu ambil faedah daripada apa yang dia ciptakan. Contohnya Allah ciptakan kita sebab Allah nak tumpang untung, ada untung yang Allah nak ambil daripada kita. Tidak, mustahil. Kerana dia dah bersifat dengan istighna, maha kaya dah dia. Dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Dia suruh kita buat taat sebab dia nak bagi kebaikan, kebajikan. Bukan disuruh kita buat taat sebab dia nak tumpang faedah. Makin kita taat, makin kita mengaji, makin ramai yang hijrah, Allah bertambah hebat, Allah bertambah kuasa, Allah bertambah agung dengan sebab taat hamba-Nya. Tidak, mustahil. Kalau begitu menunjukkan Allah mengambil faedah, Allah itu bergantung, Allah itu memerlukan, menunjukkan dia tidak sempurna, maha suci Allah dari tidak sempurna. Dia melarang kerana nak mengelakkan kita daripada mudarat. Bukan Allah melarang kita membuat sesuatu kerana Allah nak jauhkan dirinya daripada mudarat. Bukan. Dah Allah larang kita buat benda haram, contohnya kerana Allah nak menjaga kita ni daripada mudarat. Bukan nak jauhkan diri dia itu daripada mudarat. Dia tidak mudarat pun. Tu. Pada perbuatannya, apa maksud perbuatan ciptaan ini? Allah jadikan alam, Allah jadikan syurga, Allah jadikan neraka, Allah jadikan benda baik, Allah jadikan benda tak baik. Semuanya itu ada maslahah untuk kita hamba, bukan maslahah untuk Allah. Dia tak berkehendak, tak berhajat kepada segala sesuatu. Dan hukumnya, Allah wajibkan, Allah sunatkan, Allah haramkan, Allah haruskan, Allah makruhkan. Semua tu faedah untuk kita, bukan untuk Allah. Habis dah lah. Yang kelima, ihtiyajun ilal ghairi, berhajat kepada yang lain. Itu pun juga sifat yang mustahil bagi Allah. Cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa'ata. Jadi kawan-kawan yang nak ikut kelas pengajian secara online, secara berkala, boleh DM kita, nanti kita masukkan dalam grup. Boleh ngaji free je, tak ada bayaran. Free. Kita ada kelas lepas Zuhur, ada kelas lepas Maghrib, ada kelas lepas Isyak. Boleh ikut mana-mana. Daripada Isnin hingga Isnin ada kelas. Ikut masa kita. Hari Isnin tak boleh ngaji, hari Selasa ada, jangan risau. Hari Selasa siang tak ada masa nak ngaji, malam ada. Lepas Maghrib tak dapat, lepas Isyak ada kelas. Jadi tak ada alasan. Jadi pakat-pakat kita mengaji ni akhir zaman, tuan-tuan. Tak ada benda lain dah kita nak kena cari sekarang ni. Cari agama, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dan Rasul, fahamkan agama betul-betul. Sekarang ni kita dalam kerosakan, dalam kebinasaan ni. Kena pakat-pakat mengaji. Diri kita, anak bini kita, kawan-kawan kita ajak mengaji. Mari belajar. Sebab mudaratnya terlalu banyak. Fitnah akhir zaman ni terlalu banyak, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak jaga diri kita, anak bini kita, ahli keluarga kita dengan agama, habislah. Jadi pakat-pakat mengaji. Bukan suruh mengaji 24 jam, tak payah cari makan minum. Satu hari 1 jam, satu hari 2 jam je contohlah. Lepas tu carilah duit, carilah makan, berseronoklah. Bukan masuk larang benda-benda tu dah. Mengaji betul-betul lah. Apa lagi, tuan-tuan? Kita nak cari, kita ni nak mati. Kita ni nak mati. Bekalan mati kita tak ada, tuan-tuan. Bila ilmu tak ada, amal yang kita buat Allah tak terima. Jadi mengaji, pakat-pakat mengaji. Yang nak lah kita ajak mengaji. Siapa nak mengaji boleh DM. Boleh DM kita, nanti kita masukkan dalam grup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Masih Ustaz. Ya. Doa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Okey. Jom makan boleh. Makan ni itulah tak ajak pun makan dia. Dia buat masak sini kan. Oh ya. Tak apa. Itu dia makan. Tak apa. Masak nasi apa? Jasa jazakallah. Lagi insya-Allah. Boleh. Ya. Ha? Jam ni? Lek ke? Lain dulu. Oh. Lain dulu je. Ha. Tadi lama. TikTok. Lain lah. Ini hujan-hujan ni. 013. Dia tak boleh cakap sini. Kan kena ban juga ni. 013 62 27 96 73. Nanti saya masuk dalam grup. Ini tadi kitab apa? Nanti abang WhatsApp saya. Apa WhatsApp pun tak dicakap kat dia.